tajuk dia, tajuk tazkirah kita hari ini, miskin akhirat. Acara 1, 2, okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Pause dulu. Pause. Tengok mana ni. Oh my god, first time live. Tidak bersyukur. Buat tindak. Astagfirullah. Boleh start tak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام التابعين وتابعين التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ووالدينا والمعلمين والذين أنعمت علينا وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya lupa, terima kasih kepada tuan rumah dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Bil Islam dina, Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Miskin akhirat. Saya kalau main KL, ni boleh cakap Kedah sini ya? Boleh. Tadi main tengok plat K, pelik tu. Bila main KL, tengok bangunan besar-besar tu, bukan rumah, bangunan hotel semua. Dalam syurga esok, rumah setiap daripada kita begitu, insya-Allah. Seperti mana tiap-tiap bangunan yang kita tengok tu cantik. Kat saat saya lalu pun tengok ada satu bangunan baru tinggi berapa puluh tingkat. Saya tunjuk kat bantu, dia kata lawa bangunan. Selang 1 kilometer lagi cantik. Begitulah dalam syurga. Tiap-tiap kali kita lalu istana milik ahli syurga, dia cantik istana tempat tinggal tu bergantung kepada amalan masing-masing. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka berlumba-lumbalah untuk mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Berlumba-lumba untuk jadi orang dan hamba yang paling Allah sayang. Itu yang penting. Belanja dalam syurga, macam mana tuan-tuan tengok atas dunia ni, macam itulah dia ada belanja. Cuma dalam syurga kesemuanya raja.
kesemuanya raja dan kesemuanya ratu. Tiada orang miskin, tiada orang jahat, tiada orang susah dan tiada orang sakit. Ini nikmat syurga. Macam mana di dunia ni satu orang pendapatan RM10,000 sebulan, RM50,000 sebulan, RM100,000 sebulan, ada yang RM1,000,000 sebulan. Dalam syurga macam tu lah. Semua kaya tapi tak sama. Kekayaan tu tak sama. Dan ahli syurga bila dah masuk dalam syurga pun dia masih lagi rugi. Dia kata kalau dulu baca sejuzuk tak apa Quran hari dia tak rugi. Dia masih menyesal bila tengok tempat orang lain kan. Dia tengok rumah orang lain lagi besar. Subhanallah. Jadi miskin akhirat ni tajuk mereka bagi tadi kan, bagi semalam. Dia kalau duduk dalam syurga tak ada orang miskin lah. Tajuk miskin ni semua ahli neraka. Tajuk miskin akhirat kesemuanya ahli neraka. Sebab lelaki terakhir yang siapa selalu dengar ceramah saya, lelaki nombor berapa bilion yang masuk dalam syurga, dia last. Lelaki yang terakhir masuk dalam syurga. Dalam satu hadis yang sahih tu, ni saya serta ringkas sebab saya jadi terlalu panjang. Lelaki yang terakhir ni, Nabi kata aku melihat dan sehingga aku kenal muka dia. Mukjizat Rasulullah yang ribu, antaranya ialah Nabi Allah Ta'ala tunjuk benda di akhirat tu. Tuhan tunjuk waktu duduk di dunia ni, Allah tunjuk ke Nabi tengok. Seronok kan? Boleh berlaku tak kat kita orang biasa? Boleh. Setengah orang Allah Ta'ala buka dalam mimpi, dia nampak syurga, dia nampak. Nabi kata aku tengok manusia terakhir keluar daripada neraka tu, panjang sampai dia masuk syurga. Allah melawak dengan lelaki ni. Allah bergurau dengan lelaki ni. Orang Kedah tak melawak, sama orang mana pun. Allah bergurau dengan lelaki ni. Allah Ta'ala kata, ingat tak dulu dia hidup di dunia dulu, orang yang paling kaya. Dia kata ingat tak dulu ketika kamu hidup di dunia, zaman bila pun kita tahu siapa yang kaya. Dia kata ingat. Allah Ta'ala kata aku berikan kepada kamu seperti isi dunia itu dan 10 kali ganda. Aku berikan kepada kamu seperti isi bumi itu, ni bumi ni, seperti isi bumi itu dan 10 kali ganda. Lelaki ni dia tahu dia adalah yang terakhir, lelaki yang paling bawah kedudukan dalam syurga. Bila Allah sebut kat dia, ingat tak dulu kekayaan dunia dulu macam mana? Dia kata ingat. Kemudian saya tak pakai ni. Ya, pakai tak pasal macam masjid tu. Ustaz, orang lelaki terakhir tu dia dah masuk neraka kan? Lepas dia Ya, dia dah masuk neraka. Maksudnya dia terakhir masuk syurga. Dia manusia terakhir? Tidak. Tak boleh. Kami lepas dia tak payah. Ya, boleh. Dia ada yang kekal, ada manusia yang kekal. Wa na'iyadzubillah. Nas'alullah as-salam. Lelaki tu Dia tak marah dah sebelah. Dia dilus. awal dia suruh saya berhenti. Suara satu dua. JK Media. Dia media tak mau puan nak rasa. Bateri. Bateri. Bateri? Bateri. Mani.
Tak apa, tak ada kad, tak apa. Bawa teruskan. tak ada. Tak apa, senang. Tak usah boleh sabar dulu kot sambil kita. Tak faham apa. Jadi subhanallah, dia yang paling kita takut ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang paling saya takut, yang paling kita semua takut ialah hilang iman dalam hati kita. Iman ni, benda hak nama iman, pahala, dosa ni boleh dilihat di padang mahsyar dengan mata kasar. Macam kita tengok selfon tak ada hari ni, tengok rumah, tengok pintu, kita boleh melihat. Mana-mana orang Islam yang berdosa, dia akan masuk dulu dalam neraka. Kita pun kata, oh lega, sebab akhirnya boleh masuk syurga. Neraka ni dia bukan angin, dia api. Dia api. Kalau di mahsyar Allah Ta'ala putuskan kita duduk sehari, maka sehari itu kita ingat panjang dia 1000 tahun. Panjang 1000 tahun. 100 tahun pun panjang, ni merdeka baru 60 tahun. Sehari daripada pagi sampai ke esok, di akhirat esok 1000 tahun. Andai Allah putus di mahsyar, kamu duduk sehari, kita kata lega. Tak boleh lega, sehari itu 1000 tahun. Sekejap. Jadi berat. Tak tukar. Tak apa, lagi mati pun. Ada orang Islam masuk neraka dulu, habis dibakar mengikut dosa. Ada orang yang apinya sampai ke buku lali. Dia tak semua orang hidup di dalam api keseluruhan. Yang paling ringan Abu Talib, sandal, pakai sandal saja daripada api. Dia pakai menggelegak otak, isi otak dia menggelegak. Abu Talib kata, akulah yang paling ringan, akulah yang paling berat sekali azab. Sedangkan Nabi kata dialah yang paling ringan sebenarnya. Tapi kita nak gambarkan, itulah azab neraka yang paling ringan, nak pakai menggelegak. Lelaki yang terakhir keluar itu bukanlah makhluk terakhir yang keluar. Dalam neraka ada 3 makhluk: syaitan, jin, manusia. Syaitan kesemuanya ahli neraka selama-lamanya. Dia ada satu persoalan, saya tak ada jawapan tau. Nak dengar ke? Tak perlu. Boleh. Macam syaitan, Allah Ta'ala cipta dia, kemudian Allah kekalkan dia dalam neraka. Nak bayang, kita ni Allah pilih untuk jadi manusia ni. Seandainya Allah pilih kita jadi malaikat, kita adalah malaikat, bukan lelaki, bukan wanita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih sebagai makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat sekiranya beriman kepada Allah, iaitu manusia. Ada satu persoalan yang saya duk renung seorang-seorang, yang Allah takdirkan jadi syaitan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia memang lahir-lahir kena jahat. Dia tak boleh nak fikir isu nak sembahyang duha apa isu. Dia tak ada syaitan bercita-cita untuk puasa sunat rejab. Subhanallah. Yang tu saya tak ada jawapan. Saya patutnya tak lontarkan. Cuma saya nak beritahu betapa beruntungnya kita, Allah pilih jadi manusia, kemudian Islam pula. Islam. Allah arah para malaikat untuk satu hari. Waktu ni semua orang dah masuk syurga. Ramai dah masuk syurga, lama dah. Ada orang masuk awal 100 tahun, ada orang awal 30 tahun, ada orang lepas 300 tahun baru jumpa kawan dia masuk. Baru nampak kawan dia masuk selepas 300 tahun. Dia kata, ingatkan tak jumpa dah. Kan? Ini dialog yang saya andaikan. Kita jumpa kawan kita selepas 300 tahun. Kenapa lama sangat? Dia kata, orang ni baik tetapi hartanya banyak, maka dia perlu diperincikan setiap ringgit yang dia dapat tu, daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu kembalikan harta yang aku amanahkan dalam poket kamu.
Kita kaya bukan sebab kita cerdik. Allah pilih untuk letak duit tu di tangan kita. Sebab tu para ulama sebut, seandainya semua orang kaya mengeluarkan zakat, maka tiada orang miskin di tempat itu. Semakin ramai orang miskin kamu tengok di satu tempat, maksud banyaklah yang kaya yang tak keluarkan zakat di situ. Sebab tu di KL pun tak habis-habis orang miskin, kan? Walaupun KL miskin bandar, miskin bandar. Subhanallah wa ni'mal wakil. Jadi miskin akhirat ni menakutkan, sebab ahli syurga tak ada yang miskin. Kesemua raja. Allahu Akbar. Bayaran untuk jadi raja tu mahal lah, no? Sebab dunia ini akan hancur. Bumi dan seluruh planet lain, Zuhal, matahari, bulan, bintang, 7 petala langit, semua tu akan hilang, akan hancur. Tiada lagi bumi, tiada lagi matahari, tiada lagi bulan, tiada lagi 7 petala langit, tiada lagi apa-apa planet. Yang kekal waktu itu hanya tiada lagi mahsyar. Mahsyar pun akan, selepas habis timbang semua ke syurga ke neraka, Allah Ta'ala keluarkan seekor kambing, kabsh. Kambing itu namanya kematian. Penduduk mahsyar kesemuanya kenal, lalu dimatikan kematian. Saya ada rakam baru ni dengan tim media. Baru ada tim media je, 12 tahun balik tak pernah ada media apa. Saya tak pernah installkan Facebook ni. Ramai sangat buat yang palsu, jadi terpaksa sebab dia memasukkan input macam-macam. Baru ni saya habis rakam PKP ni lah, tapi dalam kawasan daerah naik Gunung Jerai, rakam tengah tasik, tengah hutan, atas sungai, tentang mahsyar 7 siri. Lengkap. Tu boleh. Ajar. Ustaz dah cakap yang kematian pun sebenarnya makhluk Allah. Makhluk. Subhanallah. Kita jangan berfikir masa makhluk, angin makhluk, Kaabah makhluk, Arash makhluk, bahagia pun makhluk kan? Bahagia makhluk, kesedihan. ketenangan makhluk, kesedihan makhluk. Dan boleh dilihat nanti. Sebab tu ada satu hari ketenangan turun ketika seorang sahabat baca surah Kahfi, sehingga kuda dia melihat ketenangan itu turun, melompat-lompat kuda dia, lalu dia berhenti dan dia meninggalkan tempat itu. Dia tanya, ya Rasulullah, kemarin jadi macam ni. Nabi kata, itulah rahmat ataupun ketenangan yang turun. Kalau kamu teruskan bacaan itu, seluruh penduduk Madinah akan melihatnya. Makhluk, tenangnya makhluk. Maka dengan sebab itu kita memohon kepada Allah ketenangan. Dia ada malaikat yang membawa ketenangan, ada malaikat yang membawa kesedihan. Allah nak uji orang dengan sedih, Allah arahkan makhluk sedih itu dibawa oleh malaikat, campak dalam hati orang itu sedih. Maka pohon dengan empunya, pencipta makhluk sedih itu, wahai Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kemurungan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Malas pun makhluk Allah. Minta dengan pencipta malas, wahai Allah yang menciptakan malas, buangkan sifat malas. Allah makbul. Rajin jadi anak tu. Maka orang soleh yang mustajab doa kan, dia berdoa, anak tu jadi rajin. Orang yang mustajab doa. Jadi miskin akhirat ni benda yang mengerikan, kerana mereka adalah ahli neraka. Ahli neraka ni, bila kita masuk syurga ni, kita berhimpun ahli keluarga, berhimpun selalu ahli keluarga. Tak ada maknanya kalau ahli keluarga kita 20 orang, 19 masuk syurga, seorang duduk dalam neraka. Seronok tak dalam syurga? Tak seronok. Kita travel ke Europe, bawa 10 orang ahli keluarga, seorang accident waktu travel tu, kemudian sakit parah di hospital, seorang je. Kita nak seronok duduk di hotel. Itu baru travel 2 minggu. Hilang keseronokan, hilang mood nak travel, nak makan. Syurga sama. Sebab tu bila Allah Ta'ala pesan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum Wah, ahlikum nara. wah ya Allah salah. Tu rajin ngaji tu kalau boleh sambung. Saya nak tengok berapa orang sambung. Sambung ni. Kan qu anfusakum wa ahlikum. Ahlikum tu apa? Ahli keluarga. Ahli keluarga. Bila Allah Taala pesan dalam Quran, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kamu nak semayang, ajak ahli keluarga semayang. Kamu tutup aurat, ajak ahli keluarga tutup aurat. Kamu nak puasa sunat, ajak ahli keluarga puasa sunat. Kamu nak berzikir, ajak ahli keluarga berzikir. Kamu keluar zakat, ajak ahli keluarga keluar zakat. Orang yang tak ada kena-mengena dengan kita pun duduk dalam syurga, dia tengok kawan dia tak ada, dia kata, ya Allah, lam taktamil ladzatuna. Dia kata, wahai Allah, tak sempurna nikmat kami duduk dalam syurga sebab ada satu orang kawan kami di dalam neraka sekarang. Dia Islam, semayang, puasa dengan kami, tapi dia ada banyak dosa dan sekarang dia duduk dalam neraka. Di syurga ni dia boleh pergi tengok. Itu dia yang menariknya. Boleh tengok ceramah saya tentang syurga. Seronok. Bukan saya kata ceramah saya seronok, cerita syurga saya suka. Saya itu kata perasan bukan saya. Subhanallah, no? Ahli syurga, dia boleh keluar daripada syurga, boleh naik binatang tunggangan dia. Semua orang nak kalau ada kenderaan yang boleh terbang, maka dalam syurga Allah sediakan kenderaan yang terbang. Ini kita ni kalau nak, semua nak yang terbang secepat. Ustaz, kalau dah masuk syurga tapi ahli keluarga dalam neraka, kan dalam syurga tak ada kesedihan, dalam syurga semua bersukaria. Macam mana kita nak sedih kalau ahli? Satu benda yang saya tak suka sangat nak beritahu sebab saya orang ambil mudah, iaitu kita boleh beri syafaat. Itu yang seronok tu sebenarnya. Kita boleh bagi syafaat. Hadis sahih, satu orang kawan, dia tengok kawan dia tak ada dalam syurga, dia kata, wahai Allah, aku sedih sebab kawan aku Islam cuma dosa, dia tak sempat taubat, sekarang dalam neraka. Allah Ta'ala kata, keluarkan kawan kamu. Ustaz, macam orang cakap kalau kita jumpa siapa-siapa kan, kita kata nanti cari saya nanti di syurga kan, kita kata gitu, betul Ustaz? Macam Boleh kalau kita berjumpa dengan orang soleh, Alim ulama. Dia sebenarnya bukan orang soleh saja, siapa-siapa pun. Sebab kadang-kadang selain daripada orang alim ulama, ada orang biasa yang awliya Allah yang kita tak kenal. Banyak. Antara ketua para wali, Uwais Al-Qarni. Dia ni orang panggil wali kanan, tetapi di kampung dia orang panggil gila. Dia orang Kedal. Tak Sumi. Biasa je. Dia biasa. Lepas tu, kat Kelantan pun ada macam tu Ustaz. sebab tu Islam ajar hormat semua orang, tolong semua orang. Subhanallah. Orang tak pandang dia. Orang Kedal. Terutamanya yang orang tak pandang, nampak selekeh. Nampak selekeh. Wes Qarni tu nampak selekeh, tapi dia tutup aurat. Dia tak ada wali pakai seluar pendek, dia tak kotor. Dia penjaga. Cuma orang tak perlu, orang kata tiga suku. Tiga suku ni tak gila sangat, dia macam tu lah. Wes Qarni antara yang kanan, doa dia tak pernah dia tolak. Jadi kita, sebab tu kalau ulama Syam Syria lah, saya mengajar di Syria, kebanyakan wali-wali abdah daripada Syria yang disebutkan oleh Rasulullah sendirilah wali abdah. Dia kalau jumpa orang biasa pun, doakan saya supaya diampunkan Allah. Kita ingat dia melawak, apa pali ke? Bukan pali. Kita tak tahu siapa yang mulia di sisi Allah, kita tak tahu. Maka kena hormat dengan semua orang. Hadis muflis, antara yang boleh relate dengan miskin akhirat ni, iaitu hadis muflis. Memang kita seronok kata kawan-kawan kita boleh bagi syafaat, apa semua boleh syafaat. Tapi setelah berapa tahun yang dia nak pergi minta dengan Allah tu, yang tu kena hati-hati tu. Setelah berapa lama yang Allah nak izinkan dia syafaatkan yang lain tu, kan? 10 tahun dalam neraka, bukan gatal lah. Neraka ni bukan kena tahan gatal, kena tahan api. Dan api yang ada dalam neraka tu 70 kali api yang ada di dapur rumah kita tu.
Api di dapur rumah kita tu pergi letak 10 saat je. Buka, letak 10 saat. Kira 1, 2, saya bagi 10,000. 10 saat je, tak payah sehari. Api dapur tu, buka, tak 10, kira 10 lah. 1, jadi apa ni? Sebab tu neraka ni dia bukan soal berapa juta tahun. Dia soal kemurkaan Allah. Dan sehari pun tak tertahan. Maka betapa bersyukurnya kita bila Allah pilih kita jadi manusia. Saya lama saya fikir, wala'iyyazubillah, syaitan yang kekal sampai bila dan takkan boleh keluar dari neraka. Dan mereka rasa sakit seperti mana yang kita rasa sakit. Ni saya sebut ni supaya bangkit rasa syukur kepada Allah. Allah pilih kita beriman. Akhirnya kesemua yang ada iman walaupun sebesar zarah, selalu ulama sebut besar zarah ni, kita bayangkan sebutir pasir, bahagi pula 100 sebutir pasir tu. Sebutir pasir yang boleh tengok sebutir, bahagi 100 pula, tak boleh nampak. Itulah sebesar zarah itu. Hajam ataupun saiz iman yang perlu ada dalam diri seseorang untuk dia tidak kekal dalam neraka. Dan itulah saiz iman yang ada pada lelaki terakhir itu. Dan besar mana syurga yang dia dapat? Kekayaan dia 10 kali dunia. Isi dunia. Allah. Yang ada iman. Sebab nak hidup lama, di syurga ni nak hidup lama. Ramai orang salah sangka, subhanallah, ada orang ingat di syurga esok kita hidup roh saja. Roh, lepas tu tak ada dah semua orang beribadah. Bukan. Dalam syurga diharamkan beribadah. Tak ada dah semayang, nak zakat, pergi haji, umrah. Kesemuanya adalah keseronokan. Kita hidup dalam syurga dengan roh dan tubuh. Ni seperti kita boleh sentuh ni. Kita dapat balik jasad kita. Dapat balik tetapi dengan wajah yang lebih tampan, wajah tubuh badan yang lebih cantik. 32 ke 35. Yes, umur macam tu. Dia adalah kehidupan. Syurga ialah kehidupan. Ada kenderaan, ada pakaian, ada shopping. Nabi sebut tempat membeli belah. Beli kecantikan. Tempat membeli belah. Yang tak ada anak jangan sedih. Kerana mereka bersuami isteri dalam syurga dan memperolehi anak. Ada jima, Ustaz? Ada jima. Sebab tu kita tengok orang alim, dia tak kejar dunia macam kita kejar ni. Kita heran, kenapa dia tak ikat dunia ni? Sebab dia tahu hakikat syurga macam mana. Ada makan, ada nafsu makan, ada kesedapan. Macam kita makan tadi sedap, macam makan tadi semua macam-macam tu sedap. Macam itulah dalam syurga. Bahkan setiap suapan rasanya berlainan. Sayang Ustaz, durian tak ada lah. Lebih dari durian. Ada sekejap lagi. Ada je. Kita lagi ada di sini. Sini pun ada. Kebetulan Ustaz sebut. Ada. Subhanallah ada. Ada Ustaz. Kadang kita makan di dunia ni kita rasa kenyang. Aduh kenyang dah. Ada makanan nak makan lagi. Maka dalam syurga dia tak ada buang air tu. Makan. Makan dia tak ada ni, dia makan ni, nak makan lagi. Bernafsu untuk makan. Maka orang-orang salihah, awliya Allah, orang ulama yang akhirat, dia tak kejar dunia, kejar akhirat. Sebab kalau miskin bermaksud ahli neraka. Hadis muflis menakutkan. Masyhurlah hadis muflis. Pernah dengar apa hadis yang menceritakan tentang orang bankrupt di mahsyar. Iaitu Nabi kata, muflis tu apa? Nabi tanya sahabat. Cara Rasulullah mengajak dia akan tanya. Sebab sagi lena dia tahu yang nak ingat tu. Nabi tanya muflis tu apa? Sahabat kata muflis ni 1 dirham pun tak ada lah, 1 dinar pun tak ada di rumah dia, 1 dirham pun tak ada, dan tak ada harta. Muflis. Nabi kata muflis di akhirat ialah satu orang Muslim Islam,
tak pernah tinggal solat. Islam tak pernah tinggal solat, tak pernah tinggal zakat, tak pernah tinggal puasa. Semua dia buat. Kesemua dia buat. Tetapi setelah ditimbang amalannya, dia pun melihat amalannya. Pahala boleh dilihat dengan mata kita di mahsyar. Dia pun tengok bergunung ganang Allah Ta'ala bagi. Seronok. Kemudian kata Rasulullah, Allah Ta'ala pun tanya, siapa kenal dia ni dulu? Hati-hati orang yang ramai orang kenal. Itu antara tujuan saya datang. Saya tak datang kerana dunia ke sini. Sebab Niloufar banyak pengikut. Ramai orang yang akan tanya nanti. Walaupun kita tak lemparkan senyuman, dia duduk di belakang kita, dia kata, ya Allah, ada sekali dulu saya senyum kat dia, tapi dia tak senyum kat saya. Hari ni saya datang untuk tuntut. Takkan Ustaz dah macam tu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kamu buat kejahatan besar zarrah pun kamu akan lihat, kamu buat kebaikan besar zarrah pun kamu akan lihat. Kata para ulama, kamu tak senyum, kamu tengok dah misalnya. Kamu pinjam jarum, kamu tak kembali. Hari ini lebih daripada tu lah. Yang Nabi sebut hadis muflis ni, nak kena hati-hati ni, ialah Nabi kata orang ni sempurna salatnya, auratnya sempurna, zakatnya sempurna, haji semua sempurna. Kemudian kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dia pernah tipu orang ni, dia sakitkan hati orang tu, dia umpat orang ni, dia pukul orang tu, dia bunuh orang ni. Semua dosa Nabi senaraikan ni, kesemuanya berkaitan dengan dosa dia dengan manusia. Orang lain, dengan manusia. Hati-hati dosa kita dengan manusia. Orang berhutang ni kalau mati syahid pun dia takkan masuk syurga. Syahid, bukan syahid melahirkan anak, bukan syahid syahid terbakar ni. Syahid yang medan perang tu, syahid yang memang kedudukan nombor satu tu, kalau dia berhutang sengaja tak bayar, walaupun sebiji kurma, roh dia tak akan dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga selama mana tuan itu tak datang di belakang dia di mahsyar dan tuntut hutang tu dulu, selesai baru masuk. Kalau kita kata gini Ustaz, macam kalau ada siapa-siapa yang hutang kita dah halal semua. Ya. Maksudnya kita yang tu kita halalkan. Tak apa. Yang orang tak halal. Yang orang kita hutang orang tu. Itu yang masalah tu. Kita halalkan yang orang hutang kita, alhamdulillah, itu terbaik. Itu terbaik. Yang orang hutang, kita hutang orang, itu nak kena jaga tu. Dia bukan hutang saja, kesemua yang berkait dengan orang. Sakitkan hati orang, runtuhkan rumah tangga siapa, fitnah mana, bohong siapa, mengumpat siapa, ni yang paling banyak hari ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi, seorang demi seorang datang di belakang dia. Paling depan sekali siapa? Isteri. Wahai Allah, suami aku, 20 tahun kami berkahwin, aku tak tutup aurat, wahai Allah. Hari ni aku nak tuntut. Tak ada kata ambil pahala dia, bagi, ambil pahala si suami, bagi kat isteri. Kata Rasulullah, lalu diambil pahalanya. Tak semua lagi, takat mana tu lah Allah timbang. Timbangan Allah itulah yang paling tepat. Nama dia mizan. Hari ni emas dia ada penimbang khas, di Ijtimah ada penimbang khas, kapas ada penimbang khas, semua benda ada penimbang khas. Dosa pahala kita ada penimbang khas. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kami letak timbang, nanti semua orang akan melihat dengan mata dia timbang. Kita tengok. Andai diletakkan bumi dan seluruh langit 7 petala di atas timbang tu muat, la wasi'at. Besar timbang. Seorang-seorang. Maka isteri dia kata, wahai Allah, dia tak pernah tegur saya. Dah habis pasal aurat, isteri tu kata, wahai Allah, 20 tahun berkahwin, dia tak pernah ajak agama kat saya. Apa doa inilah, semayang, wudu, puasa, keluar zakat. 20 tahun ambil pahala dia. Kata Rasulullah, sehingga habis pahala lelaki yang tak pernah tinggal kewajipan.
Baru isteri minta, anak belum lagi. Anak nombor 1, anak nombor 2. Kalau anak soleh semua, alhamdulillah. Pemberat amal timbangan ibu dan ayah. Tambah-tambah ada yang anak yang meninggal waktu kecil. Itu pun sangat berat. Yang meninggal ketika lahir semua. Ramai lagi minta. Lagi ramai orang kenal kita, lagi ramai. Kita pernah bohong mereka tak? Ramai kenal kita pernah bohong mereka tak? Pernah sakitkan hati mereka tak? Pernah tak janjikan apa-apa tapi tak tunai? Ramai yang akan minta. Ramai. Lagi ramai yang kenal kita, lagi ramailah yang akan bersusun di belakang nanti. Bila habis pahala, malaikat kata, wahai Allah, pahala habis. Tapi masih ramai yang tuntut dekat lelaki ini. Allah Ta'ala pun kata, pindahkan dosa mereka daripada dia. Ini nama dia hadis muflis. Ini miskin akhirat, muflis akhirat. Wal'iyadzubillah. Ustaz, kalau anak-anak ayah ke ibu? Kalau anak-anak, ayah. Yang bertanggungjawab lah. Kemudian bila dah habis, maka dipindahkan dosa. Pindah dosa. Kata Rasulullah, sehingga penuh dosa dia banyak, faturihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Dia datang tadi dalam keadaan tak pernah tinggal solat. Maka hati-hati, saya selalu pesan diri saya sendiri terutamanya dan kita semua. Hati-hati dosa dengan manusia lain. Jangan cakap pasal orang, jangan tipu orang, hutang dengan orang, rumah tangga orang. Itu semua tu akan memakan kita punya amalan kita. Percaya ataupun tidak, Nabi sebut al-mizanu haq. Timbangan itu benar, syurga itu benar, haud itu benar, neraka itu benar, kata Rasulullah. Nabi nak bagi tahu, yang aku bagi tahu ni betul. Haud itu telaga. Selepas timbang kita akan ke telaga. Itu saya buat 7 siri tu. Al-Mahsyar tu boleh tengoklah insya-Allah. Itu tapi tak termasuk haud lagi tu. Sirat pun tak masuk haud tu, 7 siri lah. Tak larang saya pun. 7 tu saja. Jadi orang yang miskin akhirat ini ialah mereka yang ahli neraka. Sebab semua ahli syurga adalah kaya. Apabila habis ditimbang amalan kita, ada orang dia tak muflis. Habis timbang, Allah Ta'ala pun bagi buku tadi, buku keputusan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang tangan kanan dia terangkat, bukan dia memilih untuk angkat, tangan kanan dia macam tu. Yang ulama sebut bila tafsirkan ayat ni, tangan dia macam tu, maka ketahuilah dia ahli syurga. Bila tangan dia angkat macam tu kan, alhamdulillah, ketahuilah dia ahli syurga. Tenang, insya-Allah lepas. Kan? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, yamin tangan kanan dekat dia. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan ditimbang dengan cara mudah. Orang Cina kata cincai. Jalan-jalan habis timbang. Sehari 2 hari habis. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun sesiapa yang mengambil buku daripada belakangnya, kata Imam Ibn Abbas, dia jolok leher dia ni, tembus ke belakang macam tu, tangan dia ambil buku, maka ketahuilah dia adalah ahli neraka, miskin. Ataupun yang lain lagi ialah apabila dia dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan berupa paras dia yang gelap, ketahuilah dia bakal ahli neraka. Gelap. Bila tengok tak gelap tu, gelap, kelabu, kotor. Tengok dia, subhanallah. Tak timbang lagi, tapi gelap gelita muka dia. Ketahuilah dia bakal ahli neraka, miskin akhirat. Ataupun duduk di mahsyar dalam keadaan kaki dia di atas, kepala di bawah. Kita tengok kiri, di orang di kiri kita, kaki dia di atas, kepala dia di bawah, bakal ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Ataupun selepas habis timbang, tangan kiri dia terangkat,
maka ketahuilah dia adalah bakal ahli neraka. Nabi ke pasar 5 minit insya-Allah. Nabi ke pasar satu hari, zaman dululah 1400 tahun yang lalu. Kemudian Nabi lalu bijadyin asak mayit. Nabi nampak ada bangkai kambing yang cacat. Bangkai kambing yang cacat, dan kambing itu pula bukan kambing mais, bukan kambing biri-biri yang banyak isi ni. Di hari ni kalau kita nak buat kambing boleh kena ambil kambing tu yang lemak tu kan, yang dia panggil khuruf, dia panggil kabsh, mais. Kalau jadi ni kambing orang Kedah panggil kambing kacang, tahu tak? Hak jenis hak ada janggut, hak kuih itulah, isi tak ada orang tahu. Kambing kampung tu kambing kacang. Tak sana lah. Yang tu tak ada isi. Kalau golek pun orang hak golek tu tak mahu kan, isi dia sikit sangat, 4-5 kilo kan. Kambing yang Nabi lalu ni, bangkai kambing tu, kambing kecil tu jadi. Lepas tu bangkai, kemudian cacat. Kemudian Nabi pun tanya para sahabat, siapa nak beli dengan 1 dirham? 1 dirham tukang RM20. Kambing, siapa nak beli dengan 1 dirham? Nabi kata, kami nak buat apa ya Rasulullah? Sahabat kata, kami nak buat apa ya Rasulullah? Kambing ni. Kalau macam tu Nabi kata, aku nak pergi saja. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau hidup pun kami tak mau. Kambing ni isi tak banyak dan dia cacat. Asak ni maksudnya saghirul udhunain, telinga kecil. Maksudnya kambing ni cacat. Kalau hidup pun ya Rasulullah, orang tak beli kambing ni. Apatah lagi dia kambing kecil, cacat dan dia bangkai. Jawab Nabi ketika itu, begitulah dunia di sisi Allah, bahkan lebih hina daripada kambing ni. Allah cipta dunia ni untuk saya dan kita semua lalu, bukan tempat untuk kekal selamanya. Untuk lalu saja. Lalu, singgah, tanam, kemudian hasil nanti akan kita ambil di akhirat. Ini tempat untuk kita bercucuk tanam. Kita nak tuai nanti di akhirat, kita nak tuai nanti di padang mahsyar. Tak perlu sedih kalau miskin di dunia. Tak perlu sedih kalau tak ada rupa di dunia. Kita tengok orang soleh tak sedih kalau dia tak ada keluarga, dia tak ada anak pun dia tak sedih. Sebab dia tahu hakikat akhirat. Hakikat akhirat. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Pencipta alam ini bagi tahu dunia ini adalah sia-sia dan kosong dunia ini. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan ialah akhirat. Dunia ini bukan kehidupan. Tuan-tuan tengok kereta mewah akan hancur. Tuan-tuan tengok orang ada rumah 50 juta rumah dia, 100 juta rumah dia, rumah itu akan hancur. Sebab itu orang Ta'ala sebut bumi ini keseluruhannya sia-sia. Apa lagi yang orang kejar ni? Kedudukan. Jadi Perdana Menteri, jadi Menteri besar 10 kali, Perdana Menteri 8 kali. Benda apa yang kekal? Kamu tengok rumah besar hancur, kereta besar itu hancur, jawatan tinggi itu tak kekal, kecantikan tak kekal. Kita kacak, kita cantik, umur 120, tak ada cantik, tak ada kacak. Kesemua ini permainan, kesemua ini fata morgana, benda ni sia-sia, akhirat kekal. Maka kejar akhirat. Tak perlu sedih tak ada rumah besar, tak perlu sedih tak ada kereta mewah, tak perlu sedih tak ada kecantikan, kekacakan, tak perlu sedih tak ada pangkat, kemasyhuran. Tapi sedih kalau Allah tak kekalkan iman. Yang terakhir sekali, nasihat saya untuk kita semua, selalulah mohon dengan Allah SWT untuk Allah kekalkan iman. Dan yang tu yang paling, yang membuatkan saya sendiri kan, tidak dapat menjamin hari-hari tazkirah ke orang tentang akhirat. Saya kata, wahai Allah,
kekalkanlah iman yang kau kurniakan dan kau hadiahkan padaku. Dia tak tahu. Akhir hayat, satu hari sebelum mati Tuhan tarik, wala'iyahzubillah. Dia tak tahu. Nak mati macam mana, wallahu a'lam. Hari ni punya suat kapan, pakcik tu umur 62, di Kota Baru, panjat pokok, masih bekerja, umur 60 lebih. Mati atas pokok. Dia tahu dah ajal dia. Sebulan sebelum mati dia tak tahu, seminggu sebelum mati dia tak tahu, sehari sebelum mati dia tak tahu, sejam sebelum mati pun dia tak tahu, masih lagi bersarapan, lalu lagi makan. Mati tidak diketahui. Dia tak tahu. Naik kerah atas pokok tu. Kawan tunggu di bawah. Panggil tak menyut dah, panggil tak menyut. Panggil bomba tu mati dah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Bukan saya sebut yang tu mati suul khatimah, bukan. Saya nak sebut kita tidak tahu di mana yang akhir ending. Semoga Allah Ta'ala kekalkan iman kita. Kalau tak ada iman, contoh nak mati saat-saat akhir, kita hina Islam, kita pertikai qada dan qadar Allah, hati-hati kan. Itu semua tu yang boleh menggelincirkan kita daripada iman. Tak ada siapa boleh bagi syafaat kepada kita, termasuk Rasulullah, kalau kita bukan Islam. Maka pohon dengan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Tu hafal tu bagus. Hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tu Allah sendiri yang ajak dalam Quran. Wahai Allah, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, selepas engkau wahai Allah yang memilih untuk beri hidayah kepada kami. Nabi duduk tepi Abu Talib, menangis-nangis Nabi, minta Abu Talib masuk Islam. Abu Talib tak sebut satu perkataan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak sebut sampai mati. Menangis Rasulullah. Allah Ta'ala turun ayat ketika itu juga, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Innallaha yahdi man walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi aku, iaitulah Allah, aku yang pilih nak bagi hidayah kepada siapa yang aku sayang. Iman yang kita dapat ni Allah pilih sejak azali. Minta dengan Allah, kekalkan iman ini wahai Allah. Kau tak kekalkan kekayaan ni, tak apa wahai Allah. Tak kekalkan kecantikan aku, tak apa wahai Allah. Tak kekalkan kemasyhuran aku, tak apa wahai Allah. Kekalkan iman. Yang tu saja untuk malam ni. Semoga kita mendapatkan. Kita boleh buka soalan. Bukan soalan. Kalau ada soalan, tak ada, kita tunggu insya-Allah. Semoga semua mendapat manfaat. Doa untuk kekal iman Ustaz Tadi selain daripada Rabbana Habana, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la ya, doa Quran dah. Yang tu yang Quran dah kuat dah tu. Ataupun yang Nabi yang satu lagi, ya muqallibal qulub, Sabit qulub. apa juga? Ya. Sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Takkan hati dia. Tidak. Silakan. Bagaimana kita nak dapatkan takwa? Iman, Ya. takwa lain. Jadi takwa Dia iman dan ketakwaan ni sama lah. Yang tu juga. Iman menghasilkan takwa. Dapat iman, dapat takwa. Siapa yang dapat iman, mesti dapat takwa. Siapa yang ada takwa, di bawah dia ada keimanan. Kalau saya payahnya macam nak istiqamah dalam buat satu. Itu macam cabaran daripada dulu lagi untuk kekalkan. 6,000 ayat dalam Quran, satu ayat yang membuatkan Nabi beruban. Nabi sampai akhir hayat hitam rambut dia. Sampai akhir hayat Nabi, jumlah uban yang ada 3. 17. Riwayat yang paling kuat Sayyidina Anas, sebab dia kira. Sahabat dia buat anggaran, dia kira terus. Sayyidina Anas duduk 9 tahun duduk dengan Nabi, 9 tahun. Anas bin Malik, jarang nama anak Anas, no? Orang hebat Sayyidina Anas. Dia kira, dia kata aku kira uban ada 17. Uban ni muncul apabila turun ayat dalam Quran, dua surah, dua ayat lah. Yang pertamanya fastaqim kama umirt.
iaitu ayat yang mengarahkan Nabi istiqamah. Mengarah Allah Ta'ala berturun, fastaqim kama umir. Tuhai Muhammad, istiqamah. Semua yang aku suruh, semua yang Allah suruh banyak. Semua yang Allah suruh ni, kalau tuan-tuan himpunkan zikir Nabi baca waktu pagi lebih 2 jam. Zikir saja. Belum Quran, belum Nabi pergi uruskan 11 orang isteri, Nabi uruskan anak, uruskan negara, Nabi hakim, Nabi uruskan utusan mai daripada. Bila Allah Ta'ala berturun, fastaqim kama umir, Muhammad, puasa sunat kamu istiqamah, sedekah kamu istiqamah, senyum dengan orang istiqamah, jangan mengumpat istiqamah, bayar hutang orang istiqamah. Nabi fikir, Nabi mengiki ayat tu sehingga beruban sampai Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, qad syibta ma naraka qad syibta. Wahai Rasulullah, dah beruban tengok. Sebab Nabi tak beruban, handsome sampai ke akhir hayat. Surah tampan. Nabi kata, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang membuatkan aku beruban ini adalah kandungan surah Hud tadi, satu ayat tu, dan adik-beradik surah Hud, iaitulah ayat-ayat tentang kiamat. Yang buatkan Nabi istiqamah memang susah. Kena minta juga istiqamah. Kena selalu mohon dengan Allah SWT istiqamah. Kemudian kita punya suasana, kita mesti dengan orang-orang soleh, dia baru dia istiqamah. Itu antara cara istiqamah ialah tempat kita bersembang, kita berjumpa, tu suasana Islam, suasana iman, suasana iman, environment kita. Cakap tentang hati kan, hati yang bersih ataupun bersangka baik. Sedihnya macam banyak juga orang yang dia ada masalah hati tapi dia tak nampak yang dia ada masalah hati, hati yang tidak bersih. Macam mungkin nasihat lah. Manusia ni untuk dia masuk syurga, dia mesti bawa hati yang bersih. An-nafsul mutmainnah, jiwa ataupun hati yang bersih. Manusia diberikan hati yang tak nampak ni. Satu hari kita akan tengok di mahsyar. Ada dan ajaibnya sekarang ni semua cuba zikir adalah hati, sebut Allah. Allah ada hati. Boleh sebut kan, tapi kita tak tahu di mana hati tu. Tetapi kita yakin sekarang ni, malam ni kita yakin hati tu ada. Sebab sekarang kita bercakap hati. Tapi kalau belah 1000 badan kita tak jumpa pun hati. Hati itulah yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih. Kita lahir, Allah Ta'ala bagi bersih. Ketika kita mula balik, buat dosa, kita mengumpat orang, hati kita jadi keras, hati kita busuk dan sebagainya, suka sebut aib orang. Bila kita buat satu dosa, satu titik hitam dekat hati yang bersih. Dia bersih tau, hati tu putih berseri. Dia buat satu dosa, titik. Setiap kali berfikir, dia cuci. Orang yang setiap hari dosa dia lebih banyak, maka banyaklah hitam tu. Orang yang antara dosa dan pahala, maka dia buat dosa, dicuci. Dosa, dicuci. Dosa, dia cuci. Cuma kadang dosa yang dia buat tu banyak dan cuci dia tu sikit, maka kekal, kotoran tu kekal. Sama macam periuk, kita basuh tak cuci, esok masak lagi, kotoran bertambah, kita basuh lagi, basuh tak cuci. Lusa masak lagi, kotoran bertambah. Hati sama. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada tak cara cuci dia? Nabi kata ada, zikrullah. Sebab itu orang saleh, awliya Allah, berzikir 24 jam. Allah, Allah. Kalau dia accident hitam pun, mulut dia Allah. Mulut dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia hitam. Kalau ahli Quran, pelajar-pelajar saya, kalau tidur, kan, tak semua, beberapa orang ngigau dia baca Quran. Kita pun tengok dia dah hidup dalam ini, wujud ni, benda yang tak nampak ni wujud. Bukti dia kita boleh bercakap, subhanallah. Kena cuci yang tu. Jadi orang yang hati kotor ini, dia benci dengan tazkirah, dia benci baca Quran, dia benci zikir, dan dia tak suka orang baik. Imah dia kata, subhanallah. Dia rimas melihat ulama dan awliya. Dia rimas melihat orang salih. Dia tengok pun dia tak suka dia. Itu bermaksud hati kamu telah hitam kesemuanya dan tiada ruang untuk nur masuk dalam. Hitam.
Cuci boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi kena banyak. Kan buntut layuk kan, belanga ni cakap kedah pekat ni. Belanga apa hitam kan. Kalau tonyoh tiap-tiap hari boleh keluar tak? Boleh. Walaupun hitam. Tapi kalau sehari tonyoh 5 minit. Tapi kalau tonyoh setiap hari banyak lama kan, dia akan putih balik, bersih balik. Begitulah. Boleh hati yang kotor hitam lekam tadi untuk dicuci. Jadi orang yang ada hati kotor ni, dia kena tahu tanda-tanda ni untuk dia berubah. Dia kena berubah. Sebab orang yang hati kotor, dia takkan beribadah kepada Allah. Bila tak ibadah ni, habislah kan. Alhamdulillah. Ustaz, zikir dalam hati dengan zikir sebut tu ada beza tak? Zikir ada 3 jenis dengan anggota ni. Yang pertama dengan hati sahaja, yang kedua dengan mulut sahaja, yang ketiga dengan mulut dan hati. Semua diterima. Semua diterima. Dan yang paling tinggi, mulut dan hati serentak. Maksudnya dia hayati zikir tu. Dia sebut dalam kita boleh zikir di hati saja sekarang. Semua sebut subhanallah dalam hati. Dia sebut kalau ikhlas penuh timbangan. Subhanallah tamlaul mizan, memenuhi timbangan Allah. Satu subhanallah yang ikhlas. Kita boleh sebut subhanallah, subhanallah. Semua sebut di hati boleh. Serentak mulut dan hati. 1 2 3. Subhanallah. Boleh? Biasakan. Bila kita biasakan, sampai satu tahap kita masuk dalam tandas hati kita berzikir. Berzikir sampai saya pernah tanya guru saya kata sampai dalam tandas tak berhenti dia. Tak apa, boleh. Tak apa Ustaz Boleh. Dia tu tak boleh kawal lah. Dia berzikir. Dia ingat Allah. Hati ini bila sehari kita dengar muzik 2 jam, dia akan menyanyi sendiri. Menyanyi. Dia muzik kan. Bila kita zikir atau membaca Quran, dia akan baca sendiri baca. Dia pula bila dia zikir tu, dia mengingat kita yang zahir ni. Kadang-kadang kita naik kenderaan, dia pula sebut Hasbiyallah yang mana kita pun teringat. Hati yang memimpin. Hati itu raja. Segala anggota dia adalah raja. Segala anggota dia raja. Dia yang mengarahkan tangan untuk buat benda baik, mengarahkan mata untuk melihat perkara yang haram, mengarahkan kaki. Allahu a'lam. Siapa ada soalan? Tanya dah. Ayo, lama ni. Kita sering dengar dosa seorang isteri tak suami Ya. tak masuk syurga. Ya. Macam mana pula dosa suami tak isteri? Ya. Ada sama, kedua-duanya memang kedua-duanya ada tanggungjawab yang sama. Itu tajuk ceramah tu. Saya nak laksana. Dosa suami tiada isteri kan. Tajuk ceramah lah saya beritahu saja nak hurai tu kan. Agak panjang. Sama beratnya tak? Berat dia sama. Boleh memasukkan dia ke dalam neraka juga. Macam biasa kan orang kata suami isteri je yang Banyak buat salah. Ni dosa, ni dosa. Highlight yang tu saja. Ha. Saya ada buat ceramah khas tajuk suami dayus. Ada tu saya. Suami dayus. Itulah lelaki yang paling malang sekali. Iaitu lelaki suami yang melihat kemaksiatan isterinya dan tidak menegurnya. Dia akan dipanggil dayus. Bukan saja tak masuk syurga, wangi syurga pun dia tak mau. Dan betapa banyaknya pada hari ini. Sama. Macam banyak pula suami yang tayang-tayang isteri dekat. Sengaja tayang. Seronok pula sekarang ni. Dia sendiri pula yang tayang aurat isteri dia. Dan dia tak berasa apa-apa. Ya, yang tu yang banyak di akhir zaman ni. Dayus dipanggil. Kena buat tajuk khas tu. Kan, dalam tengah TV kena tajuk tu lah. Dia tengok apa? Tanyalah ustaz dia, lah tajuk sedekah, tajuk ada tajuk yang dia tak ambil tajuk baru kan. Saya pernah sadar pun dalam ni tapi tak reply. Kalau itu tentang kemaksiatan, dan macam juga ada macam suami yang macam soalan yang sama, suami yang macam contoh dari segi nafkah ke ataupun kekasaran ke ataupun perkara-perkara lain lah yang memakan Mengasari isteri.
Suami ini yang paling banyak membuatkan dia masuk neraka, antaranya kalau akhir zaman ni semuanya ada. Yang pertama dayus tadi, dia tak tegak maksiat isteri. Yang keduanya agama, tidak mengajarkan agama. Yang ketiga yang sangat banyak juga hari ini yang tidak memberi nafkah. Dia tak peduli pun, kan? Tak pedulikan isteri dan anak-anak. Dia yang tidak memberikan nafkah pada isteri. Dia abaikan benda tu. Kalau bila suami ada dosa dengan isteri tu, untuk kita lama-lama kita apalah, kita maaf. Tapi sebenarnya Itu pasal Tapi itu dosa dengan manusia ke dosa dengan Allah? Dia apabila dia abaikan tanggungjawab dengan si isteri tadi, itu dosa dia dengan isteri. Dia tak bagi nafkah, maka dia menzalimi si isteri tadi. Kalau si isteri mengampunkan dosa suami itu, tak ada apa. Kalau dia Kalau dia ampunkan. kalau macam dah bercerai, kan dia ada nafkah edah, nafkah Ya, anak ya. sampai Ya. kalau tak memenuhi nafkah Berdosa. tu antara dia dengan Berdosa. Allah dan juga dengan Ya. Dia dengan kita. Yang tu dosa dia dengan kita. Dia untuk masuk ke syurga tu menunggu kita punya ni. Dia sebenarnya kita kata kalau kita maafkan dia apa semua, senanglah dia. Kalau kita boleh cakap macam tu, maksudnya kita tak maafkan semua lagi. Kita masih tidak memaafkan dia. No? Kalau betul itu dosa suami kita dengan kita, tak berdosa untuk kita marah. Untuk ada perasaan marah, kita tak berdosa. Manusia tidak berdosa. Tidak ada hak untuk tidak maafkan dia. sebab tu tanggungjawab. Tidak berdosa untuk tidak maafkan dia. Tapi kalau maaf, yang tu. Cuma kalau tak mau, di mulut maafkan, tapi nanti di mahsyar Allah Ta'ala tahu kamu tak habis pun dengan dia. Apa yang kamu nak? Allah Ta'ala akan tanya kita, macam mana perasaan kita malam ni? Macam itulah perasaan kita di mahsyar nanti. Macam mana kamu sekarang dengan ni? Masih rasa lagi? Masih marah? Saya masih marah, wahai Allah. Pindahkan pahala dia. Macam tu. Memang ada manusia memang macam tu. Yang mana masih marah akan masih marah. Kalau yang banyak buat terasa, banyak buat sakit hati. Ada isteri suami dia 40 tahun sakitkan hati dia. 40 tahun dengan perempuan ni, dengan perempuan sampai akhir hayat. Dia tak ceraikan isteri lama. Ada tak? Ustaz, maaf Ustaz nak tanya. Macam kan kita, keluarga kita ni banyak buat bisnes kan Ustaz kan? Ya. Lelaki perempuan kita semua berniaga. Masya Allah. Jadi macam apa tu, salahkah kita ni untuk maksudnya untuk berniaga tadi? Adakah salah ke? Cari duit lebih maksudnya kita Sentiasa berniaga. Ya, ya. sentiasa berniaga maksudnya macam mana Ustaz? Faham. Ha. Untuk perkara tidak salah. Untuk secontoh, seseorang daripada kita berniat untuk jadi orang yang paling kaya di Malaysia, tak berdosa pun. Tak berdosa. Selama mana setiap kekayaan dia itu daripada perniagaan yang halal. Macam kita perempuan. Tak ada Apa? masalah. Boleh. Maksudnya isteri yang bekerja. Lelaki atau perempuan. Cuma kena ingat, isteri bila bekerja, kena ingat, suami kadang di mulut dia tak apa. Saya pernah melihat suami yang di mulut dia tak apa, dia pun cuba reda. Dia kata kalau duduk di rumah seronok. Dia kata kalau ada isteri di rumah selalu seronok. Itu maksudnya keinginan dia yang tu. Dia nak tengok. Maksudnya, yalah bila sibuk ni seminggu sekali 2 kali boleh makan. Yang suami tu nak tengok setiap hari, nak makan sekali kan. Itu hak dalam hati dia. Tapi kalau kita tak abaikan, jadi kita jaga elok kan. Semua, dan kita buat juga kan Ustaz. Macam contoh saya sendirilah Ustaz. Ya. Saya memang tak boleh lah kalau tak buat bisnes. Ya. Sebab apa ni, memang tu azali saya macam tu kan Ya. Ustaz. Tapi saya macam seronok bila, sebab kita dalam family pun bukan semua yang bernasib baik. Ya. Ada yang macam
Jadi kita mungkin daripada hasil kita boleh bantu keluarga kita juga. Dan juga dalam perniagaan kita pun ramai orang lain yang boleh sama-sama cari rezeki, Ustaz. Lepas tu dalam masa sama kita boleh keluar zakat juga macam Ustaz cakap kan. Ya, betul. Ya, macam itulah saya jadi. Tapi alhamdulillah suami saya sokong. Tapi suami yang tadi tu yang dalam hati dia nak Dia macam ni, kalau kita dah buat yang paras lulus tu, rumah apa semua layanan yang paras lulus tu, itu cukup lah. Dah selesai semua rumah. Selesai semua. Ada isteri saya tengok bukan dia melebihi yang lulus tu. Ya, abai rumah tu. Dia Melebihi lulus. Dia melebihi. Tapi yang Ustaz cakap tadi kan, kita kena kejar jangan kejar dunia, kena kejar akhirat. Ya. Maksudnya kena balance lah. Dia macam lebih. ni. Ada sahabat yang billionaire, kekayaan dia tak ada pada hari ini lebih, iaitu Abdul Rahman bin Auf, dan dia 10 yang dijamin syurga. 10 ni begini, semua umat Nabi Muhammad ni dia ranking 10 teratas, dan dia kaya. Itu je saya beritahu. Dan dia kaya. Kekayaan dia pun kahwin banyak juga, 4 orang, kasih saya, isteri dia. Pada hari kematian beliau, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, emas yang dibahagikan adalah sebesar-besar bongkah ini. Kita bawa 1 gram, 5 gram, 1 kilo emas kita kan. Kayanya Abdul Rahman. Saya nak beritahu, kekayaan Abdul Rahman bin Auf melebihi mana-mana orang kaya dalam Malaysia. Sampai sekarang ada lagi kan. Osman bin Affan itu. Utsman bin Affan. Yang itu wakaf Osman bin Affan. Kekayaan yang memang luar biasa, tetapi tidak membuatkan mereka lupa Allah. Itu kunci dia. Kalau miskin lupa Allah, lagi teruk. lagi teruk daripada yang kaya tak lupa Allah. Baik jadi kaya yang tak lupa Allah. Kaya itu tak dosa. Berniat untuk jadi yang paling kaya juga tak berdosa. Tak dosa. Bukan benda yang dikeji. Baik kita lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Maksudnya harta dihabiskan di jalan Allah tu yang terbaik. Itu yang terbaik. Yang tu yang terbaik. Kalau dia kaya 100 juta dia ada, nak zakat semua elok, tapi yang baki dia tak mau bantu sebab zakat dia pun nak elok dah, dia tak berdosa. Tak berdosa, itu hak dia. Itu hak dia. Berdosakah orang kaya untuk pakai kereta mewah? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu konsep dia. Berdosakah orang kaya untuk dia ada baju yang mewah, baju yang elok, yang mahal? Tak berdosa. Kerana Nabi ada pakaian mahal, Nabi ada kenderaan mahal, dan Nabi makan makanan mahal. Itu konsep yang betul. Bukan Nabi makan setiap yang kena mahal, Nabi pernah makan. Sahabat faham bahawa makanan mahal ini itu tidak haram, tidak dikeji. Sebab ada sekali-sekala bila dihidangkan makanan mahal, sahabat tengok Nabi makan seperti biasa. Oh, maksudnya boleh makan makanan mahal. Kenderaan Nabi mewah, kuda yang mahal. Itulah. Unta merah. Ustaz ni ada anak-anak tanya lagi. Ya, Dia silakan. kata akan disoalkan harta-harta tu. Akan disoal lah. Ya, walaupun halal. Walaupun halal. Sebab itu yang kaya dia masuk. Satu orang miskin yang beriman dengan satu orang kaya yang beriman, dua-dua masuk syurga, tapi beza. Cepat dulu yang Kadang-kadang 500 tahun lambat. Ya. Orang kaya. Ya. Itulah saya itu ada satu dari Lofa. Kenapa setiap kali ceramah, Ustaz ataupun penceramah tu akan tekankan yang orang kaya ni masuk neraka. Masuk neraka Lofa. Tengok kat sana. Masa tanya lah Ya, macam ibarat ni bila kita dengar kita semua tak nak kaya, kita tak nak. Susah dia syurga. Jangan kaya. Orang kaya. Kena imbangkan konsep tu lah, macam saya sebut tadi. Dia banyak dihisap lah sebab nak tahu punca tu daripada Ya. apa semua. Dia dihisap lama. Sebab tu kalau nak beli tu kena fikir 10 kali. Ni nak bazir ke ada kegunaan? Ada menzalimi orang tak? Kan, nyambuk. Jadi lama. Habis. Ada lagi tak soalan? Sarah? Kalau habis. Betul. Okay, yang itu saja untuk malam ni. Baik Ustaz. Terima kasih. Semoga semua ahli keluarga ni dihimpunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Majlis ilmu ni para malaikat turun, selalulah pasang Quran dalam rumah. Tapi kalau waktu ramai-ramai bersembang, pasang zikir. Sebab Quran dia mesti dengar. Dia mesti dengar.
kesalahan yang orang buat pasal Quran tu ulama ni bilang didosa balik. Kalau pasal Quran semua dengar. Atau malam nak tidur pasal Quran. Sebab malaikat bila dia turun, dia dengar tempat ada Quran ni, dia akan datang. Maka dia akan mengeluarkan jin-jin dan syaitan kan. Syaitan. Jadi banyak pasal Quran kan. Itulah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang betul pada Allah Subhanahu wa taala, yang menonton jadi sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.